Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam video part seterusnya. Untuk video kali ini, kita akan belajar cara-cara untuk kita buat schedule dan juga beberapa section dan juga beberapa item yang lain lah. Jadi untuk schedule, apakah itu schedule? Schedule kalau kita tengok dekat sheet yang nombor 1 ni, ini adalah schedule. Kalau ikutkan di sini dia ada beri dua schedule, iaitu schedule yang pertama ialah window schedule, this one. Dia kat schedule ni sebenarnya dia akan tunjukkan detail lah, apakah jenis tingkap yang diguna pakai, apakah description dia dan apakah ketinggian dia juga. Dan schedule yang kedua kita akan cuba buat dalam video ini ialah jenis pintu door schedule. So jenis pintu apa yang diguna pakai, mark apa yang digunakan dan di level mana yang akan dibuat. Dan juga kita akan cuba buat untuk section, iaitu section ni yang ini, lukisan section, di mana kalau kita dapat lihat di muka surat yang ketiga kita akan dapat lihat section yang ini. So kita akan cuba buat dua lukisan section XX dan juga section YY. Alright, jom kita start. First kali untuk kita buat schedule, kita buka file kita. So kalau ikutkan, inilah gambaran yang rumah yang kita dah buat based on kita punya model lah. Okay, ini ground dan ini roof. Kita akan buat dia, kita akan buat schedule. So kita boleh buka mana-mana pun. Contoh sekarang ni saya buka di ground floor level. Di sebelah sini kita dapat lihat kita ada schedules and quantity. Jadi kalau kita tengok di bahagian project browser ni, kita ada schedules and quantity ataupun quantity. So kita gunakan benda ini. Cara nak guna ni ialah pergi di mouse kita di sini dan right click. Bila kita right click, dia akan ada banyak option yang kita boleh pilih, dan kita akan pilih new schedules and quantity. Saya ulang balik ya. So right click, kita akan pilih di new schedule and quantities. Okay, bila kita dah keluar, bila kita klik, dia akan keluar benda macam ni lah, satu menu yang baru. Jadi kita akan buat window. Jadi kita scroll, kita cari window. Okay, window. Dan ini kita tekan window dan kita klik OK. Selepas kita klik OK, dia akan minta apakah schedule yang ingin dikeluarkan. Kalau kita lihat kat sini, ada banyak item yang boleh kita keluarkan. Jadi jadi kalau kita lihat balik kepada soalan kita, hanya yang nak apakah option yang kita nak guna pakai ialah family and type, description dengan still height. Jadi kita pilih 3 tu saja. Kita akan pilih family and type, this one. So kita dah pilih, kita gunakan yang ini ialah option yang available, yang ada. Yang ini yang mana yang kita nak keluarkan. So kita akan ambil beberapa item, kita pindahkan. Yang ini yang akan hasilkan kita punya table tu lah. So kita akan pilih family and type, saya pindahkan ke kanan. Kita ambil description, saya pindahkan ke kanan, dan juga still height, tak salah still height saya pindahkan ke kanan. So kita ada ketiga-tiga jenis ini. Dan kalau kita tengok di sebelah atas, kita ada filter, kita ada sorting, kita ada format dan kita ada appearance. So benda-benda ni juga pun akan memainkan peranan. Tetapi tak apa, kita klik OK dahulu. Kita nak lihat apakah default ni kalau kita pilih ketiga-tiga field ni. So kalau kita klik OK, dia akan keluar lah something like this. Dia akan keluar family and type ZAS, semua jenis tingkap yang menggunakan M-Fix dia akan keluarkan. So kalau kita tengok sini, ada banyak juga. Corner window ada satu corner dalam ni ada 2, dan yang ni ada 1. Jadi adakah table window schedule kita nak keluar macam ni? Kalau kita tengok di sini kita nak keluarkan yang simple saja, something like this. Dan mungkin saya rasa kita boleh tambah kot satu lagi, sebab dekat sini macam tak ada count. Saya akan tambah lagi satu. Jadi cara nak ubah balik tu, kita boleh pergi dekat bahagian sini. Yang ini kalau ingat, kalau saya tekan yang ini, dia akan keluar balik menu yang sama tadi lah. So kita akan pergi kat sini, kita tambah lagi satu, count. Count ni ialah untuk bilangan. Jadi saya pindahkan ke kanan. So dia akan keluar lah satu. Next kita akan buat, saya tekan balik field, saya pergi ke bahagian sorting. So sorting, kita nak dia sort. Yang pertama ialah dia akan sorting lah, dia akan bersusun ikut family and type dahulu.
Bila family and type, adakah kita nak itemize every item? So kita tak nak itemize. Kalau itemize dia jadi sini lah. Kalau kita dapat lihat benda yang sama dia akan keluar. So kita tak nak benda tu. Kita tak nak dia itemize, tapi kita nak dia grand total. Dia akan keluarkan total. Formatting, kita gerakkan di bahagian count. Di count ni kalau kita tengok, kalau family and type, description semua ni, dia takkan ada, dia yang ini dia keluarkan dia punya, dia punya description saja, tapi count dia akan keluarkan bilangan. Macam contoh kat sini, ini ada satu. Tapi kalau kita nak jadikan dia total, kita kena pergi di sini, kita kena ubahkan no calculation ni, kita ubahkan kepada calculate totals, baru dia akan cuba keluarkan untuk total lah. Jadi kita lihatlah adakah setting ini betul tak betul. Sebab yang ni dia kena try and error dahulu. Berkatakan try and error. So saya klik OK dahulu. Bila kita klik OK, dia akan ubah lah. Dia dah ubah kat sini. So dia akan ubah something like this lah. Kalau kita tengok kat sini, corner window kita ada dua. MFix 610602 kita ada dua. 610 kita ada 13 tingkap. 910 kita ada 3 tingkap. Satu corner dalam kita ada 2. Jadi total tingkap kita ada 22 tingkap yang ada di dalam kita punya file lah, dan kita ada steel height. Maksudnya kalau jenis tingkap ni, steel height dia bermula daripada ground floor 300 mm dan seterusnya lah. Jadi untuk description, kalau kita dapat lihat di sini, description dia dah describekan W1, W5, W2, W3, W4. Tapi di sini dia kosong. Ini disebabkan oleh, kita pergi ke ground floor. Contoh saya klik mana-mana tingkap, saya klik tingkap yang ini. MFix ni. Bila saya klik edit type, kita dapat lihat di bahagian bawah ni, description. Kalau kita scroll kat bawah ni, kita dapat lihat ada bahagian description. Kat sini kita kosongkan. Jadi di sini sebenarnya kita boleh letakkan description yang apa yang sesuai lah, apa yang sepatutnya kita letak. Kita boleh edit dua tempat lah, sama ada kita boleh edit di sini di family edit type, ataupun kita boleh straight away di window schedule. So kalau window schedule ni bermaksud kalau kita dah ada 13 tingkap dekat sini, contoh 6101830, 6101830 adalah W2. Bila saya ubahkan, macam nak ubah, saya klik, saya type W2, contoh W2, saya klik enter, dia akan maklumkan kepada the change will be applied to all element type. Dia akan ubahkan kepada semua 13 item ni yang bersaiz ini menjadi W2. Dan bila saya klik OK, kita double check balik kat ground floor, adakah ini yang sama saiz. So bila saya tekan edit type, automatically di sini akan ada W2, this one, tanpa kita ubah satu. Alright, so ini adalah salah satu perkara yang menarik lah. Next ialah kita ubah yang lain lah. So ini adalah W1, sama juga, saya klik sini, saya tekan W1, saya klik enter, so kita klik OK. Ini adalah W5, saya klik enter, so dia akan terus automatically lah. Dan yang ini adalah W3, saya tekan OK, dan last kali adalah W4. So overall kita dah ada window schedule yang kita dah buat secara proper. Compare to this one, kita ada lagi satu benda, iaitu count untuk kita tahu berapakah bilangan tingkap bagi setiap jenis tu. Sebab apa kena ada count? Bila kita di tapak bina, kita tahu kontraktor kena supply, supplier kena supply untuk jenis yang ini. Untuk W1 ada 2, untuk W5 kena 2, W2 kena ada 13 untuk size yang ini. Alright? Next kita akan pergi untuk door schedule. So kalau kita dapat lihat di sini, tadi kita tak ada pun simbol tambah, sekarang kita dah ada simbol tambah. So kita klik tambah, dia akan keluar window schedule lah. Sekarang kita nak buat door schedule, sama juga caranya. Kita right click di atas, bukan right click di sini, tetapi right click di schedule and quantity. Kita buat new schedule. Sama, hampir sama, cuma kita kali ni kita pilih door dan kita klik OK. Jadi apakah field yang kita nak gunakan? Sama macam window, kita double check. Family, type mark, label. Kita guna cara yang sama. Family, type mark, cari type mark, ada tak type mark, dan label. Dan kita boleh tambah lagi satu, iaitu count. Kita nak tahu bilangan, kita tambah. So sama, kita akan buat sorting. Kita akan buat sorting by family and mark.
kita tak nak itemize, kita nak grand total. So make sure grand total only. Format kita nak count ni, dia akan kira untuk calculate total. Jadi bila kita klik OK, dia akan buat kita benda yang sama. Kita ada family family and type, level, ground level semuanya, dan saya besarkan. Dan bilangan kita ada yang ni 1, 1, 2, 6. Jadi kita ada lebih kurang 10 total pintu yang akan digunakan. Cumanya di sini kita ada type mark yang 41, 40, 26 dan 20. Kalau kita double lihat, kita double check lah cara yang sama. So saya double klik, saya klik dan saya klik edit type. Kita tengok type mark kat sini Type mark memang dia dah maklumkan kat sini, dia dah bagi value 40. Jadi kita boleh ubah, sama ada kita nak ubah di sini menggunakan type mark ataupun kita ubahkan description pun tak ada masalah. So dalam kes ni kalau kita ikut kalau kita ikut di sini, dia akan ubah di type mark. So cara nak ubah dia macam mana? Kita boleh ubah di sini edit type, ataupun kita straight away tukar di door shadow lah. So yang ini dia pakai D2. So saya tekan D2, saya tekan enter. So dia akan cakap lah, dia akan ubah. Sama juga yang ini D1, D3 dan saya lupa enter dan D4. Jadi kita dah dapat lihat lah, kita dah ada door schedule dan window schedule. Jadi kita dah ada lah untuk kesemua jenis tingkap dan juga jadual tingkap dan jadual pintu. Seterusnya kita akan lihat cara-cara. Kita dah ada door shadow, kita dah ada window shadow. Next, kalau kita dapat lihat di sini, tadi pada awal tadi saya cakap kita akan buat kita punya section bangunan. Kalau kita dapat lihat di sini, section bangunan kita ada dua. Saya tunjukkan gambar yang ini. Jadi dua. Yang pertama ni, kalau tu awak cuba tengok di PDF file masing-masing, dari dua. Satu yang ini. Okey. Satu lagi dia macam ni. Ini awak pernah belajar dalam AutoCAD. Cuma yang ini, dia special ni, dia terus straight away buat lah. So akan ada dua. Yang ini adalah, tak salah saya, ini X dan ini adalah Y. So kita akan buat lah kedua-dua jenis section ini. Cara dia ialah macam mana? First kita akan buka kita punya Revit. Okay, kita bukakan, saya tutupkan yang lain. Saya buka di ground floor saja. Jadi saya akan dapat tengok, kita akan buat di room 2 So inilah room 2. Kita akan buat kita punya plan, kita akan buat section di sini. Okey, dan ini adalah yang pertama. Cara nak buat dia ialah kita pergi di bahagian atas ni, kita ke atas, saya zoomkan. Kita akan sebelah rumah ni ada simbol yang macam ni. Ini adalah simbol section, ataupun boleh lihat di bahagian view. Bahagian view pun ada section, logo yang sama. Cuma ini shortcut, yang ni ialah kita nak guna pakai lah. Mana-mana benda yang sama. So saya klik yang besar ni. So kita akan pilih dari macam mana cara kita nak buat. Saya akan pilih lah, saya akan klik daripada kiri ke kanan. Sebagai contoh, kiri ke kanan, dia akan buat section di sebelah atas. Kalau saya tersalah, contoh saya buat daripada kanan ke kiri, dia akan buat ke bawah. So it's okay, tak ada masalah pun. Kalau kita tersalah, kita boleh klik je ada simbol ni, dan dia akan ubahkan kepada, sekejap ya, saya dah check. Oh, kalau kita salah, tekan simbol yang ini, so dia akan tukar ke atas. Dan simbol ni kalau kita nak ubah, kita just tekan je simbol yang ini. Kita tengoklah apa yang simbol yang kita nak guna pakai. Alright, next, bila kita dah buat benda ni, awak akan perasan di sebelah kanan akan naik satu lagi item, iaitu section. Jadi kalau kita tekan yang ini, saya double klik section 1, dia dah tolong buat dah section yang di sini. So kita double check lah. Section ini adalah dinamakan sebagai section XX. Jadi kita tengok hampir sama. Yang ni ada perbezaan sedikit. It's okay, tak ada masalah pun. Sebabkan yang ni mungkin dia ada buat editing yang lebih detail lah. Tapi it's okay. Yang ni pun dah cukup memadai untuk silibus pembelajaran ni. Cumanya kita akan kena ubahkan. Kita ubahkan kepada namanya ialah, tengok, section XX. So saya right click, pergi kepada rename, dan saya ubahkan kepada section X-X. Okey, saya dah siap, saya klik di luar. So kita dah ada lah. So kita pergi kat ground floor. Sekarang kita akan buat satu section macam ni, hampir macam ni, tak salah saya. Okey, dia akan straight dan ke kanan. Kita
kita check balik, double check kita punya PDF file. So dia akan buat macam ni lah, straight. Dan untuk step yang macam ni, kita akan buat step yang pertama, kita akan buat straight away, straight terus macam ni. Okey, kita pergi buka. Cara yang sama, kita pergi dekat bahagian view, kita klik section, saya zoom out. Saya kata tadi kita buat straight dahulu, so saya klik sini, saya straightkan ke bawah dahulu. Okey, next, bila kita, macam mana kita nak ke kanan sedikit di sini ialah saya escape dahulu, saya escape dan saya klik balik kita punya section. Bila saya klik section, dia akan naik di sebelah atas ni, dia akan ada option lah. Kita akan gunakan split element. So saya klik split element dan dia akan keluar gambar pisau. Pisau ni bermaksud di manakah kita nak potong dia. Contoh saya nak potong di sini. Bila saya klik, itu yang bergerak, ataupun saya gerakkan mouse ke bawah, dia akan gerak ke sini lah. So kita nak yang bawah ni. So kita nak, mungkin saya rasa di sini kot, saya klik dahulu. Bila dah klik, saya escape, saya double check adakah betul. Oh, dia akan masuk ke toilet. So saya klik balik, saya gerakkan lah saya punya ni ke toilet. So kita dah dapat lah kita punya section yang shape macam ni. So kita boleh lihat di sebelah kanan dia ada section 1. So macam biasa, kita right click, kita rename dahulu kepada section YY, Y-Y. Saya klik di luar dan saya double klik section YY, kita double check adakah sama. So section YY, betul, kalau yang ini betul, yang sama lah, cuma yang ini dia ada buat perubahan sedikit. Jadi kalau macam ni, kita boleh pindahkan roof level ni, kita boleh gerakkan dia jauh sedikit supaya tak menghalang kita punya building. So kalau boleh yang petak ni kita pindahkan lah. Ini dia punya crop region, so kita besarkan dahulu. Okey, yang ni adalah tempat di mana dia akan crop lah untuk apa benda yang kita buat lukisan ni. So yang ni saya dalamkan, kita edit bagi cantik-cantik. Yang ni saya tinggikan. Untuk saya punya grid line ni saya pindahkan tinggi sedikit. Okey, inilah kita punya cross section. Kalau kita tengok ni hampir sama dah hampir sama dah ni. Kita nampak tingkap, kita nampak toilet, kita nampak bilik, pintu ni. Ini mungkin dia nampak 2 tingkap, kita nampak 1 tingkap. So okey, kita boleh ubah nanti kemudian. Disebabkan apa kita nampak 1 tingkap ni, kita boleh ubah kat sini. Sebabnya kita punya ni dekat sini. Kita punya ni dekat sini. Jadi kalau nak nampak 2 tingkap, kita pindahlah ke atas sikit. Macam tu. Dan kita bertengok balik section bawah, kita dah nampak dah 2 tingkap tu. Alright, kita dah siap dah untuk section XX dan section YY. Jadi kita dah hampir siap dah untuk lukisan. Untuk video part ni saya akan cover ini dahulu. Untuk next video kita akan cuba cover untuk kita akan buat untuk annotation, di mana saya akan ajar untuk kita buat this one, untuk detailing. Untuk saya letakkan window punya mark dan door punya mark, room area untuk next video. So nantikan ya. Alright, sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye bye.